Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, terima kasih hadir ke kelas kita yang kesekian kalinya ini. Dan macam biasa, saya harap apa nama, hadirin sekalian bolehlah aktif komen dalam kita punya chat box. Kalaupun tak nak buka suara, boleh komen, lontarkan pandangan ataupun persoalan. Nanti kita sama-sama bincang melalui chat box yang ada ni lah. Barulah kita aktif dan tidaklah kelas kita ni jadi sendu ya. Kalau tak saya seorang je bercakap sejam setengah ni. Dah lah petang tadi kena 2-3 kelas dah. Jadi bantu saya bagi idea sikit supaya otak kita ni aktif lah. Bila ada soalan-soalan apa nama cadangan daripada tuan-tuan ni, sahabat-sahabat sekalian, mungkin saya pun boleh respon dan fikir. Kalau kata tak ada jawab pun, kita kata nanti dulu, nanti kita respon balik. Dia jadi aktif sikit lah, ada interaksi dia panggil ya. Jadi saya mohon pertolongan lah supaya aktif komen dalam kita punya chat box ni. Setakat ni belum ada lagi. Kalau biasanya dah ramai ni, baik, okey, alhamdulillah, insya-Allah. Okey. Baik. Pada bulan lalu kita berhenti pada muka surat 26, masih lagi perbincangan. Saya menerangkan bagaimana apa nama ilmuwan-ilmuwan Islam berinteraksi dengan isu-isu baik dengan adat istiadat budaya dan seumpamanya ya, yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita dalam semua bangsa sebenarnya. Dalam semua tamadun, semua bangsa, Islam berhadapan dengan ada teori, ada dia punya metod yang boleh dikembangkan menjadi satu teori boleh diterima, halal, haram, makruh, harus, sunat dan seumpamanya. Makanya dalam masalah ukur taklifi wajib, harus, sunat apa semua itulah. Jadi hal-hal yang kita sebutkan tadi, ada yang okey, tersekat audio. Okey, tersekat audio. Kalau ikut saya punya internet okey. Tersekat lagi. Ada siapa dengar tak jelas audio? Audio yang lain-lain dengar okey ke audio saya? Dia macam putus-putus Ustaz. Macam mana? Okey. Saya punya ni tinggi lah sebenarnya. Ya, saya cuba tengok. Okey, kalau sekarang okey tak? Okay, kalau sekarang okey tak? Dia punya okey saya tukar dia punya pergi pada 5G tu. Okey Ustaz, okey. Alright, terima kasih. Okey, terima kasih Nik Nur Azukra, Tuan Ramli dan seumpamanya. Baik. Okey, berdasarkan perenggan ni, kita perbincangan lebih lanjut dibahaskan dengan begitu menarik. Jadi saya dalam nak faham isu-isu bersabit dengan uruf, maksudnya realiti semasa dan khususnya bersabit dengan adat istiadat budaya yang ditinggalkan oleh tok nenek moyang kita lah. Yang kita tahu ada yang boleh diterima, ada yang boleh diterima dengan syarat, ada perubahan-perubahan yang perlu dilakukan, dan ada yang memang tak boleh terima langsung sebab dia bercanggah langsung dengan akidah dan syariat dan seumpamanya. Jadi di sinilah kebijaksanaan, kepakaran ulama-ulama dalam usul fiqh diperlukan untuk mengistimbakkan hukum dan seumpamanya. Dan saya tak nafikan ada sebahagian amalan yang sudah bercampur aduk yang sebahagian ulama nak kata bid'ah dalalah secara hakiki pun tak berani, nak kata ia adalah sunnah pun tak berani. Jadi dia tergantung. Jadi sebahagian kata harus untuk amalkan. Jadi bila harus ni apa dia punya ni?
Harus ni buat tak apa, tak buat pun tak ada masalah. Harus. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Mubah yang ni. Jadi nak katanya ulama-ulama alam Melayu sendiri pun sebahagian hukumkan harus saja dalam amalan-amalan tertentu yang bersabit ada istiak budaya yang sudah bercampur aduk dengan perkara-perkara yang ada unsur ibadah. Jadi mereka hukumkan sebagai harus. Kenapa tak berani nak kata sunat? Kerana tidak ada dalil yang jelas. Nak kata haram sebab ramai dah orang duk amal, manakala tidak ada larangan yang juga jelas. Bagaimana arak, judi, apa semua. Jadi mengambil jalan harus itu membuka ruang kepada masyarakat awam ni duk beramal ataupun duk laksanakan perkara itu. Sebab tu kita tengok banyaklah amalan-amalan yang bersifat itu ini, bila kita cek balik, mereka yang sungguh-sungguh mempertahankan amalan itu dan beramal dengan amalan-amalan yang dilihat bercampur aduk antara adat istiadat budaya dan juga ibadah tu, biasanya mereka akan kata ulama-ulama telah mengharuskannya, termasuk pejabat-pejabat agama. Mereka tak kata sunat, tak berani juga. Mereka berdalilkan tidak ada larangan yang jelas daripada Quran dan Sunnah. Kita punya manhaj pula, dalam bab ini kenapa tidak kita tengok apa yang Nabi dan para sahabat buat? Dalam bab itu yang kamu pegang yang ulama kata harus tu, kenapa tidak kita cari apa yang sunat, apa yang sunnah, yang hukumnya confirm sunat, pahalanya. Itu perbezaan manhaj yang masih lagi kita cuba nak fahamkan dakwah kita kepada masyarakat awam dan seumpamanya lah. Baik. Okey, kita tengok teks kita ni. Perbincangan lebih lanjut dibahaskan dengan begitu menarik sekali. Antara buku rujukan saya ialah kumpulan kertas kerja yang dibukukan dalam satu seminar, lama dah seminar ni, zaman almarhum Profesor Emeritus Datuk Paduka Dr. Mahmud Zuhdi Haji Abdul Majid, rahimahullah, baru meninggal tahun ni lah, awal tahun ni. Terdapat 9 bab besar dan 25 makalah yang benar-benar membuka mata. Sebuah daripada makalah secara khusus berkaitan uruf fasid, berjudul beberapa aspek uruf fasid dalam kebudayaan Melayu. Uruf fasid adalah uruf yang tak baik lah, uruf yang bertentangan dengan syariat. Dalam kebudayaan Melayu dan kesannya terhadap hukum, tulisan Abdullah Yusuf, ni pensyarah UM, ada lagi sekarang. Selain daripada itu, antara makalah yang dan bab paling penting yang menjadi intipati besar dasar wacana dalam naskah tersebut adalah makalah tulisan Profesor Emeritus Datuk Paduka Dr. Mahmud Zuhdi Haji Abdul Majid sendiri yang bertajuk Pengaruh Timbal Balik Antara Hukum dan Budaya dalam Syariat Islam. Begitu. Baik, kita tengok lagi. Selain daripada itu, makalah bertajuk Kebudayaan Melayu dan Islam di Nusantara, satu analisis pengkaedahan oleh Rahimin Afandi Abdul Rahim. Rahimin Afandi Abdul Rahim ni Profesor Madian, nak pencen dah, adalah abang kepada Ustaz Abdullah Bukhari Al-Hafiz. Dan ada juga satu lagi makalah bertajuk Islam dan Kebudayaan di Malaysia Hari Ini dan Masa Hadapan oleh Idris Awang. Islam dan Budaya Tempatan, satu penilaian oleh Ratna Roshidah Abdul Razak dan Nur Syakirah Ma'akhir, juga merupakan makalah yang cukup menarik mencakupi ruang perbahasan yang diletakkan dalam satu bab, iaitu bab 2, Islam dan Kebudayaan di Malaysia. Saya secara jujur ataupun secara bukan jujur lah, secara berlapik menyatakan mungkin saya boleh katakan sebahagian daripada asatizah kita, guru-guru kita yang banyak belajar di luar negara, mungkin mereka kurang pendedahan tentang aspek kebudayaan alam Melayu, khususnya Malaysia. Jadi bila belajar di luar, balik nak dakwah, dia tak faham, walaupun dia orang Melayu lah. Tapi ada benda-benda yang lebih halus daripada sekadar kita kenal orang Melayu ni sebagai orang Melayu. Ada unsur-unsur, perkara-perkara yang lebih halus. Jadi mereka tidak menguasai dan mempelajari secara baik benda tu. Saya sendiri terdedah dengan benda tu sebab saya punya master dalam pengajian Melayu. Bila saya buat master di pengajian Melayu, kita ada latar belakang pengajian Islam Diploma Usuluddin di APM, API. Jadi kita bawa tu baru kita nampak, oh, alam Melayu ni memang banyaklah benda-benda yang belum settle lagi. Bermula daripada sumber yang asal lagi.
Yang awal-awal Islam datang tu pun dah ada isu yang perlu dibincangkan. Pattern mana, jenis mana, kenapa orang Islam, orang Melayu yang beragama Islam Melayu ni, apa dia? Suka kepada hal-hal mistik, minat sangat kepada Nabi Khidir. Kenapa Islam mereka itu dinilai pada, kalau kebal tu hebat, mereka nak kepada kebal, mereka nak kepada sakti-sakti dan seumpamanya. Jadi benda tu mungkin kita tak akan jumpa lah. Ustaz-ustaz kita yang mengaji luar negara tak jumpa benda tu. Sebab dia adalah kriteria-kriteria khusus dalam kebudayaan, pemikiran beragama, pemikiran ataupun kepercayaan, sistem kepercayaan asal. Dia panggil folk belief, kepercayaan tradisional orang Melayu kita. Jadi ia kena balik kepada sumber sastra Melayu, teks-teks kesusastraan. Dan itulah yang menjadi topik kajian PhD saya tempoh hari. Alhamdulillah sudah grad dan sudah settle lah, belaka dapat surat senat apa semua. Tunggu konvo bulan sebelah ni. Terima kasih atas doa semua. Saya tahu saya pernah share dulu. Saya minta doa daripada antum semua dan saya tahu sebahagian mendoakan saya. Terima kasih banyak-banyak ya. Semoga Allah Ta'ala balas yang lebih baik kepada antum semua insya-Allah. Baik, dan kalau saya nak kongsi lagi satu berita yang baik adalah alhamdulillah juga dalam proses tersebut saya interview lah dengan UIA dan pada Jumaat lepas alhamdulillah dapatlah surat tawaran daripada UIA untuk menjadi pensyarah tetap tapi di Paguh, di Paguh Johor. Jadi siapa ada di Paguh tu nanti boleh jumpa lah kot, insya-Allah sebulan lagi. Jauh lah pula ya, tak apalah nak macam mana rezeki di sana ya, kita pergilah dulu. Mana tahu kemudian ada rezeki balik semula ke Kelantan ya. Ke Kelantan pula, ke Kuala Lumpur lah. Saya dah beli rumah apa semua dah di Sarjana Utama ni kan. Jadi nak pindah-pindah tu tapi nak macam mana. Rezeki lah juga. Kelas kita ni tak ada masalah lah, boleh buat online je. Boleh online asalkan internet bagus di sana, tak ada masalah. Itu nikmat kita kata teknologi moden ni. Nikmat teknologi moden ni. Baik. Okey, itu yang saya fokuskan dalam buku saya ni. Aspek itu yang saya cuba tegaskan bila bincang tentang Israiliyat, hadis maudhu', fitnah sirah di alam Melayu. Majoriti asatizah guru-guru kita memfokuskan kepada hukum, ciri, kedudukan, sumbernya daripada mana gini-gini ni. Tapi mereka tak bahaskan secara realiti berkaitan dengan kebiasaan masyarakat kita dalam sejarah kebudayaan dan masyarakat Melayu kita. Yang saya namakan sebagai yang disebut sebagai historical sociology ya. Fenomena-fenomena sosial dalam pemikiran beragama sepanjang sejarah masyarakat Melayu kita, Islam di alam Melayu ni. Jadi sebahagian besar daripada mereka tidak bincangkan bagaimanakah riwayat Israiliyat sampai ke alam Melayu, menapak dan berkembang dan akhirnya menjadi latar kepada pemikiran beragama masyarakat kita. Begitu juga hadis palsu. Sehingga tidak boleh dipisahkan. Menjadi satu kriteria yang begitu sekali identik dengan tulisan-tulisan kitab-kitab Jawi, hadis-hadis palsu itu. Hadis sahih banyak tapi hadis palsu pun banyak juga. Begitu juga dengan fitnah-fitnah sirah-sirah yang salah, yang tak betul, yang ditahrif, yang berlaku penyelewengan tentang kedudukan Muawiyah ibni Abi Sufyan, tentang kedudukan Yazid dan tokoh-tokoh yang lain, tentang Uthman ibni Affan yang dituduh pecah amanah dan seumpamanya itu, dan seumpama membenarkan ahli keluarga dia untuk makan duit Baitul Mal. Itu tuduhan yang serius. Itu dosa ahli neraka. Sedangkan Uthman adalah ahli syurga, sahabat Rasulullah, menantu kepada dua anak gadis Rasulullah SAW, Zulnurul Ain. Jadi benda-benda begitulah yang lambat sampai di alam Melayu kita, yang saya cuba pecahkan hal tersebut dalam karya kita ni. Alhamdulillah. Dan 2-3 hari lepas bekas pensyarah saya masa master, Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi, seorang pakar rujuk, banyaklah termasuk ulasan-ulasan politik dia, sosio budaya Melayu lah. Dia kata dia pelik lah kenapa ramai sangat orang duduk minat kepada profesor dengan doktor-doktor yang duk cerita pasal Israiliyat apa semua itu begini, dan sejarah Melayu daripada Bani Tamim lah, orang Melayu ni daripada Konturoh lah apa semua itu begini ni. Yang satu masa dulu telah diulas oleh ulama-ulama tafsir
oleh sarjana-sarjana hadis sebagai tidak sahih dan seumpamanya. Kenapa dia cuba popularkan balik dan ramai orang boleh percaya benda tu? Jadi dia kata dengan membaca buku ini, dia baca buku saya dah hadiahkan 2019 tempoh hari. Dia kata dengan baca buku ni, alhamdulillah, banyak aspek yang dia boleh faham kenapa berlaku begitu. Alhamdulillah. Jadi saya pun gembira lah guru kita sendiri baca buku kita kan. Apatah lagi dia bukan dalam bidang pengajian Islam. Dan saya memang siapa yang baca buku ini, belajar buku ini dengan harapan ini adalah buku buku hadis ke, buku akidah ke, bukan. Ini adalah satu buku menganalisis budaya sebenarnya, pemikiran dan seumpamanya. Cuma aspek tu penting juga kalau kita nak faham sungguh masalah dan kita nak faham apakah ubat yang terbaik untuk diberikan kepada masyarakat kita. Baik, okey, kita pergi lagi. Kemudiannya ada lagi apa nama tu? Okey, sebuah lagi buku yang sempat saya dapatkan dan rujuk. Jadi saya nyatakan buku-buku ini supaya tuan-tuan yang berminat untuk mengkaji dengan lebih lanjut, bolehlah cari nanti. Saya tak masukkan semualah kandungan buku tu. Saya itu rujukan untuk saya baca dan saya rumuskan dalam ini pemikiran dia. Jadi tuan-tuan yang berminat untuk nak tahu lanjut, khususnya mereka yang dalam bidang syariah ke, yang masih undergrad dengan buat diploma ke, nak tahu lebih lanjut tentang fiqh, dia panggil fiqh Malizi ni, Tok Muk lah, dia gagas yang fiqh Malizi ataupun uruf, dalam konteks fiqhul uruf Malizi tu, bolehlah dapatkan rujukan-rujukan ini untuk bacaan lanjut ya. Baik, sebuah lagi buku, tidak ada komen lagi ni setakat ni. Okey, baguslah. Tapi kalau ada komen apa-apa sila ya, ada cadangan pandangan tulis je. Nanti saya baca dan kita respon. Meriah sikit lah, meriah sikit. Baik, saya pun sedang nak dapatkan momentum untuk gagak-gagak lagi ni. Sebuah lagi buku yang sempat saya dapatkan dan rujuk, meskipun nipis namun padat pengisiannya. Asalnya buku ini diterbitkan secara bersiri, iaitu mempunyai 5 siri semuanya. Siri-siri tersebut berjodoh Tahyul dan Kepercayaan. Buku nipis saja, tapi konten dia, isi dia bagus dan juga menggambarkan realiti. Bomoh dan hantu, istiadat perkahwinan masyarakat Melayu. Jadi bila sebut istiadat, ada istiadat yang okey dan ada istiadat yang tak okey lah. Itu yang kita kata nak bincang tu. Baik, kepercayaan dan pantang larang. Ini berkaitan akidah. Adat pepatih dan adat istiadat masyarakat Malaysia. Baik. Sebenarnya kelima-lima ciri cabang perbahasan ini sudah merangkumi secara hampir keseluruhan isu-isu yang wajar diberi perhatian dan difahami, kerana itulah kesan dan akibat daripada kerancuan. Kerancuan apa nama? Kecelaruan ataupun kerosakan dan pencemaran sumber agama yang kita mahu bahaskan dalam naskah ini. Siri yang berada di tangan saya adalah siri yang pertama, iaitu Tahyul dan Kepercayaan. Naskah setebal 62 muka surat ini terbahagi kepada 6 bab, iaitu perkenalan, tahyul dan kepercayaan dalam peringkat pertumbuhan manusia. Dia bahas ataupun dia bincang bab dia tu. Tahyul dan kepercayaan mengenai permainan dan kesenian. Menariklah. Tahyul dan kepercayaan tentang cerita-cerita dongeng masyarakat. Badang jadi gagah sebab apa? Makan muntah hantu. Dia pun carilah hantu nak makan muntah juga. Oh loyo tuan-tuan. Nah, tapi kalau dia betul-betul nak gagah tu, dia cari tak tuan-tuan? Dia cari mungkin dia gilah jirat Cina ke, dia gilah dalam lombong mana-mana. Entah jumpa siapa tak tahu. Jing mana tak tahu. Makan muntah kawan tu. Na'udzubillah, makan najis pun barangkali ada setengah buat. Kenapa? Kerana nak mencapai matlamat, nak kebar, nak begitu, nak gini dan seumpamanya. Waliyadzubillah min dzalik. Yang kelima, pantang larang, dan yang keenam, padah. Padah ni mungkin dikiaskan kepada sial majal lah. Kepercayaan tentang sial majal itu. Sebagaimana yang masyhur apa dia? Pada bulan Safar, bulan banyak penyakit. Ayam-ayam pada masa tu banyak, bila mari bulan Safar, bersing belaka bekak, mata bersing, dah hacum. Jadi macam mana? Kena Safar lah tu. Dulu masyhur lah, kita kecil-kecil dulu. Ada satu masa tu tengok ayam ni sakit. Jadi tanya orang tu kata kena Safar tu, kena Safar. Satu lagu mana? Kena mandilah. Mana barangkali itulah permulaan kepada budaya apa dia? Budaya apa? Mandi Safar untuk buang bala. Dikatakan bulan Safar tu bulan yang ada bala, maka kena buat
kena mandi untuk buang bala. Bahkan di sana ada ustaz ceramah, so-called ustaz lah ceramah, dalam YouTube ada lagi, kalau cari ada lagi rakaman tersebut. Dia baca kitab, kalau tak silap saya dan saya yakinlah cenderung berat, kitab tersebut adalah terjemahan kepada Syamsul Ma'arif Al-Kubra oleh Al-Buni. Satu kitab yang dianggap sebagai kitab ilmu hikmah, ilmu orang tua-tua, ilmu petunjuk-petunjuk, ilmu petua-petua. Sedangkan ia adalah terjemahan kitab sihir oleh Ahmad Al-Buni yang memang disahkan oleh majoriti ulama ahli sunnah sebagai ahli sihir. Tapi disebabkan dia terjemah dalam tulisan Jawi dan seumpamanya, maka dianggap sebagai kitab muktabar, dirujuk sebagaimana contoh Tajul Urus, apa nama dan seumpamanya lah, kitab-kitab berkaitan dengan petua-petua amalan-amalan. Sedangkan dalam tu jelas sebut amalannya, cara nak panggil setan lagu mana, cara nak panggil khodam lagu mana, semua ada dalam tu. Nah, siapa nak jadi tok wama memang belajar baca kitab tu lah, belajar. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kitab itu telah dianggap sebagai kitab ilmu kerana dia bertulisan Jawi dan sumbernya adalah sumber bahasa Arab. Ini masalah ni. Mutaakhir ini banyak beberapa orang doktor dan profesor yang duk cerita benda pelik-pelik itu, mereka berasa yakin dengan apa yang mereka sampaikan kerana mereka ada kelebihan boleh berbahasa Arab dengan baik. Dengan modal bahasa Arab tu, segala bahan dalam bahasa Arab yang mereka baca, sekalipun jelas ia adalah Israiliyat ke hadis palsu ke, pada mereka ia adalah valid. Why not? Kenapa tidak? Dan seumpamanya. Kenapa tidak? Jadi kita dengar mereka punya penerangan pun tepuk dahi tuan-tuan Memang langgar disiplin. Disiplin sejarah langgar, disiplin dirasat Islamiyah. Ilmu riwayah dan dirayah dalam tafsir, dalam hadis, semua langgar. Tapi dengan hujah kami rujukan muktabar dalam bahasa Arab. Dia macam orang baca kitab hadis, bila jumpa hadis yang dikritik oleh ustaz-ustaz kita yang mengaji hadis, ustaz kita kata ni hadis tak sahih. Walaupun ada dalam Jami' Tirmizi, walaupun ada dalam Sunan Abi Daud, tapi hadis ni tak mencapai darjat sahih. Dhaifnya dhaif syadidud dhaif ataupun dhaif jiddan. Mereka punya hujah, mereka kata hadis ni ada dalam Jami' Tirmizi, ada dalam Sunan Abi Daud. Macam mana hadis ni awak kata tak sahih? Awak siapa? Imam Tirmizi siapa? Kita pun tepuk dahi. Sudah. Sebab yang kata, yang isyaratkan hadis tu tak sahih siapa dia? Imam Tirmizi sendirilah. Dia masukkan dalam kitab dia tu untuk nak kata ni hadis tak sahih. Begitu juga Imam Abi Daud. Sebab tu nama kitab dia Sunan. Bukannya sahih sebagaimana sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim. Tu dia panggil fan dalam penyusunan, kesenian dalam penyusunan hadis, yang memang orang mengaji hadis ataupun rajin sikit dengar perbahasan hadis akan tahu maklumat-maklumat umum gitu. Mereka yang anti ilmu hadis tak selesa, bila sebut gitu mereka tak boleh percaya. Mereka buat kesimpulan ni Jami' Tirmizi hadis sahih. Dia tak tahu Imam Tirmizi sengaja masukkan untuk nak kata hadis tu tak sahih. Jadi kelakarlah juga kita dengar kadang-kadang Jadi samalah dengan golongan yang nukilkan daripada tafsir Imam At-Tabari, tafsir At-Tabari, Jami' Al-Bayan tu, yang besar tu Imam Ibn Jarir At-Tabari dah kata dalam mukaddimah kitab dia tu, dalam kitab aku ni aku masukkan semua riwayat aku jumpa pada zaman ini. Jadi kamu kena semak sendirilah. Maka kita tahu Imam At-Tabari rahimahullah, Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah telah tulis kitab tafsir dia itu bukan untuk orang awam, tapi untuk ulama-ulama juga. Sepatutnya ulama-ulama itu mahir dalam ilmu riwayah dirayah, telah menyemak dan memberikan anotasi ataupun memberikan komentar kepada riwayat-riwayat dalam tafsir At-Tabari. Namun datang penulis-penulis yang sebahagiannya ulama juga nukilkan daripada kitab Al-Imam At-Tabari rahimahullah dan kata ni Imam Tabari yang riwayat, takkan tak sahih, sebagai contohlah gitu simpulan. So itulah berlaku kecelaruan kerana melanggar disiplin ataupun epistemologi ilmu yang sudah digaris pandukan oleh pengarang kitab Imam-Imam Muktabar yang awal ini. Ini yang jadi lagi kita bertembunglah dengan orang yang masih cenderung nak mendokong riwayat-riwayat itu dengan mereka yang faham
bahawa tak semua yang datang daripada sumber itu adalah sahih. Kenapa? Kerana pengarang dia sendiri pun kata begitu. Imam Tabari sendiri kata begitu. Imam Abu Isa Tirmizi sendiri memang menyatakan bahawa dia tak kumpul semua hadis sahih. Dia masukkan juga hadis-hadis yang tidak mencapai darjat sahih untuk sebagai perbandingan dan kesengaja, memang sengaja masuk. Begitu. Tuan-tuan dan puan rahimahullah. Jadi, bila selain kali kita dengar orang-orang yang kata begitu tu, kita kata, saya sampai satu peringkat, bukanlah saya tak belajar hadis secara khusus. Saya belajar subjek ulumul hadis dengan Profesor Madya Dr. Fauzi Draman pada masa itu, hafizahullah ta'ala. Ada lagi dia, bencin dah, UM, masa diploma usuluddin. Alhamdulillah dia ni orang lama, ramai anak murid dan dia sanggup mengajar kami. Dan kami dah kelas diploma ni, dah macam kelas master lah. Sebab kita berbahas banyak. Jadi daripada dia lah banyak pendedahan. Apa yang ada dalam buku ni sebenarnya sebahagian besar yang kami bahas dalam kelas pada tahun 2008 tempoh hari. 10 tahun dulu hampir, lebih. 2018, 10 tahun, 13, 14 tahun dulu dah. Masa saya bujang lagi masa tu very insightful. Sangat mencerahkan. Sebab tu saya show lah tuan-tuan yang betul-betul serius nak faham perbahasan agama secara dia panggil berstruktur, boleh join kelas UMC set tu, diploma usuluddin ataupun syariah, diploma syariah tu. Ambil lah 3 tahun, lebih kurang begitu. Tapi dia membentuk malakah ilmiah kita. Cara kita melihat agama tu dengan berstruktur. Bagaimana fungsinya, begini. Sekarang ni kita umum, kita ambil belaka apa semua kan. Seumpamanya. Baik. Okey, kita pergi sikit lagi. Sebuah lagi buku yang menarik, topik yang agak bertindih dengan buku-buku di atas, tulisan Ismail Awang berjudul Adat Orang-Orang Melayu yang Bertentangan dengan Akidah Islam. Ini jelas. Ustaz Ismail Awang ni lulusan Al-Azhar, buku dia kecil saja warna oranye, tapi tajuknya antara tajuk yang paling daring lah. Dia tulis apa dia? Adat orang-orang Melayu yang bertentangan dengan akidah Islam. Berani tu tuan-tuan. Coba sekarang kalau kita tulis buku lagu ni. Habislah kena serang dalam Facebook apa semua kan. Tapi zaman tu dia telah tulis. Adat orang-orang Melayu yang bertentangan dengan akidah Islam. Boleh Google sekarang untuk tengok buku tu. Saya malas nak Google ni. Nanti kita ambil masa pula Atau boleh Google sendiri. Ambil tajuk tu Google sendiri. Buku tu pun payah nak dapat. Mereka ada di library, di perpustakaan. Saya pun beli second hand sekarang ni orang jual buku second hand tu lebih mahal daripada buku baru. Sebab dia tahu benda tu dia jadi benda rare. Saya belilah sebab nak jadikan rujukan dan seumpamanya. Baik, menariknya buku ini adalah kerana nuansa tasawur dan pandangan alam tauhidnya yang jelas. Bukan sekadar merekod dan memaparkan resam budaya dan adat temurun tanpa sebarang komentar sesuai dengan latar penulis. Sama ada sebagai budayawan ataupun akademiawan. Biasanya orang sastra, orang budayawan ni dia rekodkan amalan adat istiadat budaya. Dia walaupun jelas bercanggah dengan syariat, dia tak komentar ni haram, makruh ke apa semua. Tapi buku ni sebab ustaz yang tulis, ustaz Ismail Awang ni, dia menggunakan framework apa dia? Syariat dengan akidah untuk melihat amalan-amalan tradisi orang Melayu, adat orang Melayu ni. Maka dia pun katalah yang ni bertentangan, yang ni tidak dan seumpamanya. Tadi baru saya search berkaitan dengan Rijalul Ghaib. Ataupun kemudian keluarlah mufti wilayah lama telah buat ulasan berkaitan dengan amalan menyeru khadam ayat. Ada orang menghafal ayat-ayat tertentu untuk jadi kebal sebagai contoh. Untuk jadi cantik, untuk macam-macam lah. Dan bila dia seru-seru tu, antara yang datang adalah khadam kepada ayat jin lah. Jin yang mari mengaku khadam kepada ayat tu dan berdamping dengan dia. Jadi apa hukumnya? Dia bincang, maka kesimpulan daripada yang saya baca tadi, dia kata berdasarkan semua data-data ini, dalil-dalil ini, kami cenderung untuk mengatakan amalan menyeru khadam ayat ini adalah haram dan cenderung untuk berlaku kesyirikan. Jelas gitu. Jelas gitu. Ada setengah yang kata apa masalahnya baca ayat Quran kan? Bukannya kita baca mantra-mantra mengarut-ngarut apa nama ni? Mantra Hindu ke, mantra Buddha ke. Om Shanti Shanti Om, bukan yang tu. Yang ni baca Quran. Tapi matlamatnya apa? Quran 30 juzuk tak pernah baca pun. Untuk baca ayat tu je. Inna fatahna laka fatham mubina sebagai contoh. Ataupun dia baca ayat ya nar rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api,
sejuklah kamu kata Ibrahim. Dah. Ya nar rukuni bardan wa salaman alayya kata aku. Dia tukar ayat sikit dah. Begitu dah seumpamanya. Jadi bunyi macam baca Quran. Bagusnya duk hafal Quran, duk ulang-ulang zikir Quran. Rupa-rupanya duk beramal dengan ayat tu. Tuan sembahyang bang pun tidak. Na'udzubillah. Tapi duk beramal dengan ayat tu dah. Nampak tak? Baik, kemudian kata ustaz kita ni lagi, ataupun namun naskah ini mewacanakan dari tasawur akidah Islam sebagai kayu ukur kedudukan adat-adat orang Melayu yang dibincangkan tersebut. Ini sesuai dengan latar belakang beliau yang merupakan lulusan ijazah sarjana muda Kepujian Usuluddin Universiti Al-Azhar. Kemudian dalam mukadimah buku tersebut beliau mengatakan, dalam menulis dan menyusun kajian ini, penulis telah mendapatkan bantuan dari beberapa orang dukun dan bidan ya, serta tok-tok bomoh yang pernah juga terlibat diri dalam soal adat-adat orang Melayu ini. Penulis beranggapan bahawa kajian ini akan memberi pertolongan yang besar kepada orang-orang Melayu Muslim yang mahu membersihkan diri mereka dari syirik, dari kepercayaan-kepercayaan karut marut. Kerana dalam adat-adat yang penulis bentang dalam buku ini adalah kebanyakannya dari adat-adat mereka. Siapa? Orang Melayu lah. Dah jelas pada tajuk mereka, tajuk yang dibuat oleh Ustaz Idris Awang tadi. Idris Awang kan nama dia. Ustaz nama dia lah? Ismail Awang ya. Boleh tuan-tuan yang minat cari buku ni boleh cari balik. Kemudian katanya lagi, menariknya juga dalam buku yang mempunyai 4 bahagian besar ini, selepas penulis membahaskan adat-adat yang sonsan dari akidah Islam menurut beliau dalam 3 bab awal, pada bab akhir iaitu bahagian keempat, beliau membahaskan secara khusus tajuk kepercayaan tauhid dan di bawahnya dibahaskan tajuk seperti pengertian tauhid, bahaya syirik, syirik dan bahagiannya, ibadah orang yang syirik, abid bersisa mati kufur, cerita yang masyhur, kembali kepada Allah umat yang teguh tauhid. Nampak tak? Dewan Bahasa dan Pustaka juga ada menerbitkan sebuah buku yang sangat bagus dan mampu mengundang kontroversi kerana penulisnya yang merupakan seorang profesor dalam bidang hadis juga pernah menggegerkan orang-orang agama di Malaysia, khususnya mereka yang beraliran tradisional pondok, apabila sedutan syarahan perdana Profesor UKM yang bertajuk keberadaan Al-Mawdu' dalam masyarakat Melayu. Al-Mawdu' di sini maksudnya adalah hadis palsu ya, keberadaan riwayat-riwayat palsu khususnya hadis. Profesor ni perempuan lah, bernama Jawiyah Dakir. Dia menyampaikan syarahan keprofesoran dia. Dia buat satu monograf, itu tradisi di UKM, dengan tajuk ini, keberadaan Al-Mawdu' dalam masyarakat Melayu. Maka dia buat apa dia? Dilaporkan menyebut, dia telah sebutlah bahawa kitab Ihya Ulumuddin, kitab agung Al-Imam Ghazali rahimahullah, Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, meninggal tahun pada 505 Hijrah, mempunyai sebanyak 265 hadis yang dikenal pasti sebagai maudhu', yakni palsu. 265 hadis ni daripada ribu-ribu hadis yang ada dalam kitab tu. Mungkin dalam 10 ke 20% gitulah kalau kita nak buat kiraan balik. Tapi consider banyak jugalah. Jadi dalam pelbagai bab termasuk mengenai akidah. Itu dapatan siapa? Profesor Jawiyah Dakir. Adakah itu pandangan dia? Adakah itu kajian dia semata-mata? Sebenarnya tak. Dia hanya nukil daripada siapa dia? Al-Imam Zainuddin Al-Iraqi. Siapa dia Zainuddin Al-Iraqi? Guru kepada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Al-Hafiz. Al-Hafiz Ibnu Hajar ni anak murid kepada Al-Hafiz Zainuddin Al-Iraqi rahimahullah ta'ala. Maka Zainuddin Al-Iraqi telah melakukan takhrij dan tahqiq kepada hadis-hadis dalam Ihya Ulumuddin dan menerbitkan secara berasingan. Bukan menerbitlah, menulis secara berasingan. Akhirnya diterbitkan dalam satu buku bahawa dia telah mentakhrij ataupun mentahqiq, kemudian mentahqiq hadis-hadis dalam Ihya Ulumuddin. Yang diguna pakai sekarang ini dalam kebanyakan mereka yang nak nukil Ihya Ulumuddin akan menyemak kedudukan hadisnya berdasarkan nuskah yang diusulkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Zainuddin Al-Iraqi tersebut. Jadi Profesor Dr. Jawiyah Dakir hanya nukilkan perkara tersebut daripada Zainuddin Al-Iraqi. Bukan dia pandai-pandai reka cerita ke buat putusan ulasan sendiri. Tapi teruk dia kena ya.
kamu ni siapa, dan seumpamanya, macam kita tahulah. Laporan ini menggemparkan dan menimbulkan perdebatan terbuka di media sosial antara mereka yang setuju dan tidak setuju dengan hasil kajian ilmiah tersebut. Baca laporan penuh di bawah. Ini saya ambil lah. Hadis palsu dalam masyarakat Melayu. Ini Profesor Dr. Jawiah Dakir. Tahun bila ni? 2014. Sekarang ni 2023. Hampir 10 tahun dulu ya. Okey. Kata Ihya Ulumuddin oleh Syekh Al-Ghazali mengandungi sehingga 265 hadis yang kita pasti sebagai maudhu' dalam pelbagai bab termasuk ni akidah. Profesor Datin Paduka Dr. Jawiah Dakir, ini sebenarnya bukan akhir. Jawiah Dakir ya. Dan apakah keberadaan hadis-hadis palsu ini menyebabkan Ihya Ulumuddin itu menjadi tidak ada nilai tuan-tuan di sisi umat Islam? Tidak sama sekali. Kita kena bersikap adil. Ihya Ulumuddin antara kitab yang sangat penting dalam sejarah keilmuan Islam dulu, kini, selamanya. Siapa yang kata Ihya ni mengarut, boleh bakar apa semua pun kita tak pelik sebab pernah berlaku zaman Al-Ghazali hidup lagi, kitab-kitab beliau telah dibakar di satu tempat pemerintahan. Sehinggalah anak murid dia kemudian menguasai kawasan tersebut dan menghidupkan kembali Ihya Ulumuddin di kalangan masyarakatnya. Namun, kekurangan nukilan-nukilan hadis sama ada Imam Ghazali sengaja ke tak sengaja ke, itu cerita lain. Kehebatan Ihya, sumbangan Imam Ghazali tak mampu siapa-siapa nafikan. Oleh orang Islam sendiri, oleh orientalis barat, semua tak mampu nafikan sumbangan besar yang namanya Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah terhadap sejarah keilmuan Islam masyarakat dan seumpamanya. Akan tetapi, tetaplah itu tidak bermaksud segala kitab dia itu bebas daripada kekurangan. Bebas daripada kekurangan. Adalah dalam 5%, 10% itu biasa tuan-tuan. Hatta buku saya ni, bukan tuan-tuan baca betul-betul, jumpalah benda pelik-pelik itu yang mungkin yang mungkin saya tersalah tulis ke, ataupun faktanya itu boleh dipertikaikan lah. Baca betul-betul dengan mata seorang pengkaji akan jumpa tu. Itu biasa ya. Jadi kalau kita kata memang saya tersalah lah, dah tukarlah. Tapi kalau kita kata dah memang saya pilih pandangan ini dan saya yakin cenderung, itu cerita lain lah. Baik, okey, kalau tengok sini, Bangi 15 September, kajian oleh seorang pakar hadis dari Universiti UKM mendapati 34.42% daripada hadis yang sering dipetik dan digunakan di kalangan masyarakat Melayu adalah palsu atau maudhu'. Profesor Datin Paduka Dr. Jawiah Dakir, Jawiah Akhir dari Fakulti Pengajian Islam mendedahkan hasil kajiannya itu dalam syarahan perdananya bertajuk Keberadaan Al-Maudhu' dalam Masyarakat Melayu di sini hari ini. Beliau telah mengupas isu hadis palsu yang wujud dalam Islam hingga membawa kepada perpecahan umat, pelbagai puak serta percanggahan dalam akidah hingga merangkumi soal ibadah dan kehidupan. Tengok, kesan daripada hadis maudhu' ni palsu memang boleh jadi perpecahan dalam masyarakat ya, menjadi isu akidah dan akhirnya menjadi sebahagian jadi sesat dan seumpama-seumpamanya. Beliau telah mengupas hadis Rasulullah SAW adalah sumber utama agama Islam selepas Al-Quran, tetapi dicemari dengan adanya hadis palsu yang memberi impak negatif kepada orang Islam dan pemahaman mereka terhadap Islam. Hasil kajian Prof. Jawiah mendapati daripada 825 hadis yang popular dalam masyarakat Melayu, hanya 285 adalah maudhu'. Minoriti saja, bukan majoriti. Kajiannya juga mendapati hadis palsu itu bukan sahaja diperkatakan oleh orang yang tidak mempunyai kelayakan agama, seperti perbincangan di kedai kopi atau jalanan, tetapi oleh orang yang bertauliah dalam bidang agama seperti imam dan ustaz juga. Sebab apa? Sebab dia baca kitab yang dia rujuk, penulis kepada kitab tu memang tidak ada penguasaan ilmu hadis yang mantap, jadi dia menulis dengan menukilkan daripada sumber tanpa mentakhrij, mentahqiq, mengetahui masadir asliyah, sumber asal daripada Sahih Bukhari, Muslim dan seumpamanya, melainkan hanya masukkan sahaja dalam kitab mereka berdasarkan ingatan, berdasarkan pendengaran dan seumpamanya. Adapun kalau rujuk pun, rujukan mereka tu pun bukan rujukan muktabar bidang hadis. Rujukan secondary juga, rujukan bukan rujukan prima dalam hadis. Begitu ya. Katanya lagi, hadis palsu demikian turut diungkapkan dalam khutbah Jumaat di seluruh negara dalam kitab agama bahasa Arab, buku motivasi dan bukti
buku mengenai hari-hari penting dalam Islam seperti Isra' Mi'raj, kata Profesor Jawiyah. Selain itu, hadis palsu juga kedengaran di kaca TV dalam rancangan seperti Forum Perdana yang dianjurkan oleh Jabatan Kemajuan Agama Islam JAKIM sendiri. Beliau berkata apa yang berlaku adalah tokoh-tokoh agama termasuk imam dan ustaz mengambil jalan mudah dengan mengulangi hadis yang disampaikan oleh ulama terdahulu. Ulama yang sebut takkan tak sahih. Ni guru saya yang sebut takkan tak betul. Ini sekian-sekian yang sebut takkan tak betul. Tu ya. Hujahnya biasa macam itulah. Dengan itu hadis palsu demikian turut diulangi berkali-kali hingga merentasi zaman dan benua. Itulah sebabnya hadis palsu demikian terus digunakan sehingga hari ini, sedangkan hadis itu bukan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Timbul soalan kenapa kalau bukan hadis dinamakan hadis palsu? Kerana kaedah logiknya untuk menyatakan satu benda tu palsu, maka kena sebut juga benda asalnya. Contohnya duit. Ada duit original dengan duit palsu. Sedangkan duit palsu tu pada hakikatnya bukan duit. Tapi untuk nak bagi faham, untuk nak bezakan antara duit palsu dengan duit yang betul, duit yang original ataupun duit yang asli, maka perlulah ada duit palsu. Begitulah juga hadis. Logiknya lah dari sudut penamaan, untuk nak bagi faham bahawa ni hadis palsu, ni adalah hadis sahih, maka hadis yang tidak sahih itu ataupun hadis yang sebenarnya bukan hadis adalah hadis palsu. Al-mawdu' dipanggil. Al-mawdu'at jamaknya. Baik, maka katanya lagi Profesor Jawiyah memberi contoh beberapa kitab masyhur oleh ulama terdahulu yang secara tidak sengaja menggunakan hadis. Tengok dia kata. Secara tidak sengaja. Berlapik dah tu tuan-tuan. Tapi nak kata bila bubuh 200 lebih dengan tidak sengaja ni, dari satu aspek payahlah juga. Kalau tak sengaja ni, ada dalam 100 hadis, ada 2-3. Itu mungkin tak sengaja. Tapi kalau 100 hadis tu, 200 hadis, 300 hadis palsu. Payah nak kata tak sengaja tu. Payahlah untuk kita nak assume tak sengaja. Namun tetaplah kita bersangka baik yang tinggi pada Imam Ghazali rahimahullah, rahmatan wasi'ah. Memang ada kesilapan dalam kitab tersebutlah. Baik, Profesor Jawiyah memberi contoh beberapa kitab masyhur oleh ulama terdahulu yang sejarah tidak sengaja menggunakan hadis-hadis demikian dalam kitab-kitab mereka. Katanya lagi, kita baca sebab penting maklumat ni. Beliau menyebut kitab seperti Durratun Nasihin oleh Al-Hindi. Durratun Nasihin. Ada kan terjemahan dia kan? Dalam bahasa Melayu kan? Durratun Nasihin ni. Oleh Al-Hindi. Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad oleh Syekh Zainuddin Al-Malabari. Ini pun dalam tulisan Jawi ni. Kemudian Matla' Abad-Dharain wal Majmu' Al-Bahrain dan Al-Jawrahatul Mawhub wa Munabbihatul Qudub oleh Syekh Ali Abdul Rahman Al-Klantani, Tok Wan Ali Kutan, dan buku terkenal Ihya Ulumuddin oleh Syekh Al-Ghazali ataupun Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu taala. Rahimahumullahu taala. Semua ulama ni berjasa, semua ulama ni adalah ulama-ulama yang khidmat pada agama. Cuma kita tak boleh nafikan dalam metodologi penukilan hadis mereka melakukan kesilapan. Nah, benda ni yang orang tak boleh dengar ni. Benda ni lah yang ustaz-ustaz tradisional, ustaz ashaja tak boleh dengar lah. Mereka rasa ni hina ulama. Ni hina ulama ni. Apatah lagi kitab Jawi itu dianggap sebagai kitab yang seolah-olahnya sakral. Jangan disentuh, jangan diulas apa-apa. Kita kata berat lagu ni. Kita kata kita tak setujulah. Sebab dalam tradisi Arab biasa tuan-tuan, satu kitab ditakhrij, ditahqiq, ditahzib, ditahsin, kemudian diikhtisarkan, mukhtasar, diringkaskan, kemudian disyarah balik, kemudian di nota kakikan di hawamish, di hasyiahnya, macam-macam lah. Sebab kitab tu hebat lah. Ramai ulama kemudian bagi perhatian. Kalau kitab tu kitab yang terhebat, buat apa mereka bagi perhatian? Sebenarnya ia satu nilai tambah. Bila satu kitab tu hebat, datang ulama kemudian bagi nilai tambah. Ihya Ulumuddin contoh. Ihya Ulumuddin Imam Ghazali ni lebih kurang zaman dengan Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala. Bila Ibnu Jauzi tengok kitab Ihya, dia telah tahzibkan. Jadi Ihya yang bersih, yang sudah dibersihkan menurut keilmuan hadis. Sebab Imam Ibnu Jauzi ni agak tegas dalam masalah hadis. Sebab tu dia tulis kitab Al-Mawdu'at.
menghimpulkan hadis-hadis palsu tu. Dan manhajnya adalah manhaj yang dikatakan agak mutasyaddid. Imam Ibn Jauzi ini dalam masalah hadis, dia dikatakan antara ulama yang kategori mutasyaddid yang pada saya namakan tegas. Tapi setengah orang dia kata keras ataupun sempit. Jenis-jenis terlalu syadid ya. Pada saya itu ketegasan. Nah, gitu. Tapi bagi setengah orang tak boleh. Kalau Ibn Jauzi ni kena nilai balik dengan pandangan ulama lain. Sebab ada ulama-ulama hadis yang wasat, yang pertengahan. Ada yang mutasahil, yang terlalu bermudah-mudah. Al-Hakim sebagai contoh dikritik oleh Az-Zahabi kerana banyak riwayat dia mutasahil dalam Mustadrak Al-Hakim. Nah, begitulah sama-sama ulama ni. Jadi Ibn Jauzi telah memberi khidmat kepada Imam Ghazali kerana kitab Ihya ni hebat. Kerana tujuan Imam Ghazali tulis kitab Ihya ni pada zaman dia, majoriti ulama orang awam ni tenggelam dalam falsafah. Tenggelam dalam falsafah, tenggelam dalam batiniyah, tenggelam dalam perbahasan fiqh yang terlalu rinci sehingga hilang kedudukan nas kerana duk bincang tentang qiyas, tentang apa semua yang terlalu detail dan sehingga hilang sumber asal. Jadi Ihya ditulis. Kenapa? Ihya nak hidupkan kembali ruh agama yang bertarafkan Al-Quran dan Sunnah. Sasarannya orang awam, ulama-ulama zaman tu. Tujuan matlamatnya. Qadarallahu wa ma syaa fa'al. Entah bagaimana Imam Ghazali pun ternukilkan 265 hadis yang dikenal pasti sebagai palsu tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi adalah usaha setengah pihak untuk nak kata Imam Ghazali sebenarnya bukan jahil hadis. Kita pun tak kata dia jahil. Jangan tuan-tuan. Imam Ghazali bukan jahil dalam hadis. Kita tak boleh kata Imam Ghazali ni kurang dalam bidang hadis. Dia level-level saya je. Jangan. Tak boleh gitu. Nah, cuma berbanding dengan Imam Bukhari, berbanding dengan Imam Ibn Jauzi, berbanding dengan Imam Az-Zahabi, berbanding dengan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ni, Al-Hafiz ni, Imam Ghazali ni dalam bab hadis dia belakang lah. Barulah padan dia punya perbandingan tu. Ni banding Imam Ghazali dengan kita. Jangan. Na'udzubillah min dzalik. Begitu keadaannya. Ya. Adalah usaha. Sebab dalam kitab-kitab lain Imam Ghazali, kelihatannya sangat berdisiplin dan tegas dalam penggunaan hadis. Bahkan cerita yang masyhur Maulana Asri cerita, saya tak pernah baca teks dia, tapi dengar Maulana Asri cerita ya. Imam Ghazali masyhur dikatakan saat dia meninggal, selain ada teks yang mengatakan dia mengaku dalam bidang hadis ni dia agak lemah kerana dia banyak habiskan masa duk mengaji falsafah, mantik, logik, ilmu-ilmu lain lah sehingga menyerang batiniyah dalam fadaih al-batiniyah dan seumpamanya, sehingga dia sedikit kurang bagi perhatian dalam bidang hadis. Maka di akhir hayat dia tu barulah dia seakan-akan nak bagi fokus pada ilmu hadis dan dikatakan, dah kena cek balik dikatakan dia mati dalam keadaan Sahih Al-Bukhari di atas dada ni, tengah peluk ke lagu mana wallahu alam. Tapi demikianlah mafhumnya riwayat kisah yang diceritakan oleh guru kita semua iaitu Maulana Muhammad Asri Yusof hafizahullah taala. Jadi sumbernya saya tak jumpa. Saya baca buku yang Profesor Dr. Basit Jimah pun oleh doktor apa tu, Syekh apa tu pun tidak ada disebut dalam tu. Cuma kenyataan mengenai dia mengaku dia tidak menguasai secara sungguh-sungguh dalam bidang hadis tu, itu ada. Itu ada. Baik, kemudian kita kata apa dia ni? Semua buku-buku ini itu mengandungi hadis sahih yang dicampur aduk dengan hadis maudha dan hadis lemah. Ada dhaif. Ada dhaif banyak jenis lah. Dhaif ringan, dhaif syadidul dhaif ataupun hadis dhaif jiddan seumpamanya. Dan hadis yang paling dhaif di bawah lagi adalah hadis palsu. Di sini pembahagian ni pun, taksim ni pun berbalah-balah lah sama mereka yang mengaji hadis. Di negara kita lah. Tak boleh terima bila kata hadis lemah. Hadis palsu ni dalam kategori hadis lemah. Memanglah pembahagiannya. Boleh tengok dalam kitab Taisir Mustalahil Hadis oleh Mahmud Tahan. Kitab yang paling banyak digunakan sebagai qarar. Sebagai kita katakan sebagai silibus pengajian di universiti dalam bidang hadis. Taisir Mustalahil Hadis oleh
Syekh Mahmud Tahan. Nah, ada diterbitkan oleh UIA, diterjemahkan oleh guru kami Maulana Muhammad Hanif Awan Yahya tu. Antara terjemahan terbaik bagi kitab tersebut ya, dalam bahasa Melayu bukan Indonesia. Nah, terbitan IIUM Press. Siapa yang boleh tengok pembahagian hadis adalah hadis sahih dengan hadis dhaif. Di bawah hadis dhaif itulah hadis yang dhaif yang paling teruk adalah hadis maudhu'. Sebab apa mereka tak setuju ni? Sebab mereka duk kata hadis dhaif ni boleh amal. Sedangkan kita pun tak tolak untuk hadis dhaif diamalkan selagi mana bukan dalam urusan fiqh dengan urusan halal haram dengan urusan akidah. Dengan syarat, ada syarat dia. Hadis itu tidak terlalu dhaif, tidak termasuk kategori dhaif jiddan ataupun syadidul dhaif. Nah, yang kedua, hadis itu mempunyai syawahid dan mutaba'ah. Hadis yang sama tu dah ada. Ayat Quran ada, hadis sahih dah ada. Cuma dia ni ada hadisnya sama makna dengan Quran dengan hadis ni. Cuma dia sudut riwayat, dia punya sanad tu ada masalah. Maka jatuh pada dhaif. Maka bolehlah teks dia tu ataupun dirayah dia tu boleh guna teks tu. Fiqh dia betul boleh guna. Sebab sama je dengan dua ni, cuma technically dia dikira sebagai hadis dhaif kerana tak cukup syarat untuk jadi hadis sahih. Bolehlah guna. Nah, tapi dengan syarat tadilah. Syarat tadi dia panggil dawabit disiplin untuk beramal dengan hadis dhaif. Dan yang ketiga, tidak boleh secara jazam kata Rasulullah kata. Tidak boleh. Sebab tu biasanya riwayat hadis dhaif ni akan guna dia panggil apa dia? An-anah ataupun dia panggil sirah tamrid. Satu simbol tamrid ni sakit, maksudnya dikatakan. Bila sebut dikatakan, kita tahulah. Kami pun 50-50 lah nak kata betul kata Rasulullah. Tapi tak boleh sebut ni ada dhaif, tapi tak boleh jazam kata Rasulullah memang sebut gini, tak boleh. Itu dia punya disiplin nak guna hadis dhaif. Jadi mereka yang berjuang sungguh-sungguh nak beramal dengan hadis dhaif ni, kita tanya apa dawabit beramal dengan hadis dhaif ni? Datangkan berapa kriteria beramal dengan hadis dhaif tu. Mereka tak boleh kata. Ya kita hadis dhaif boleh amal, hadis dhaif boleh amal. Ada, sedangkan dalam bab yang sama ada hadis sahih. Baik, Imam Bukhari sendiri beramal dengan hadis dhaif. Dalam dia punya Al-Adabul Mufrad, hadis berkaitan dengan adab-adab dan amal saleh. Tidak berkaitan dengan hukum hakam semua, tapi hadis bersifat targhib wa tarhib, mendorong dan memberi amaran, memberi ancaman, targhib wa tarhib. Dan juga hadis-hadis berkaitan dengan fadailul a'mal. Itu dalam Al-Adabul Mufrad. Ada hadis-hadis dhaif, hadis mauquf dan seumpamanya, hadis mauquf maknanya daripada Rasulullah tapi riwayat daripada sahabat, terhenti pada sahabat dia punya sanad. Dan pelbagai lagi lah. Jadi dengan ini menyebabkan ilmu hadis ni memang kita kena mengaji dengan orang dia, dengan rijal dia, dengan pakar dia, dengan tokoh dia, tuan-tuan. Sebab tu pernah berlaku, saya share peribadilah. Zaman-zaman saya duduk rajin sikit debat dalam WhatsApp apa semua dululah. Sekarang ni tak minat tuan-tuan, banyak buang masa. Baik saya baca buku, tulis kajian-kajian akademik dan kuliah-kuliah, ceramah-ceramah pada tuan-tuan macam ni. Daripada duduk berdebat dalam grup WhatsApp dengan pihak-pihak tertentu itu. Cuma ada peristiwa yang menarik. Ada seorang hamba Allah ni, besar juga pangkat dia sekarang, aktiflah dengan perkumpulan tersebut. Terpaling ahli sunnah wal jamaah itu, jadi penasihat menteri besar kawan tu sekarang bukan main dia. Dalam satu grup ni, satu masa tu semua grup dia aktif. Dan saya bila dapat tahu dia ni latar belakang bukan pengajian Islam, degree-nya, tapi dia minatlah duk syu'bah dengan guru sana guru sini, akhirnya dia pun orang panggil ustaz. Tak apalah, tu tak ada masalah. Kalau betul dia ada kualiti tu okeylah. Baik. Jadi dia pun dalam grup ni, grup banyak masa tu. Banyaklah. Dia ada belaka. Dan hari-hari dia akan meratib Allah maujud bila makan, Allah maujud bila makan, Allah maujud bila makan. Ada. Dan hari-hari lah dia adalah benda yang dia akan pusing macam orang tak betul saya tengok. Dia akan ulang benda sama dalam grup tu semua. Berpuluh-puluh grup tu dia akan copy paste satu-satu benda yang sama semua. Dahsyat lah tuan. Berapa gaji dia? Berkali orang kalau orang
bayar gaji saya 5,000 sebulan untuk buat benda tu. Tak ada gaji, tak ada duit, boleh juga buat tu. Jadi apa berlaku? Satu masa tu, saya pun bila tengok dia aktif sangat apa semua ni, duk cerita begitu, cerita begini, tiba-tiba dia ceritalah berkaitan Imam Syafi'i. Nak angkat mazhab Syafi'i ni lah sebab apa nama, okey nanti saya akan respon ya, Nik Noh. Kemudian apa yang berlaku, dia duk cerita tu, terkeluarlah cerita Imam Syafi'i dan dia of course lah nak angkat mazhab Syafi'i ni, dia menyatakan fadilat kelebihan Imam Syafi'i ni. Dia pun kata Imam Syafi'i ni begini dan ada satu benda dia sebut, Imam Syafi'i hafaz 1 juta hadis. Itu statement dia. Bahkan Imam Syafi'i ni telah hafaz 1 juta hadis gini. Saya pun komen, Ustaz, minta maaf, anda nak tanya, bila Ustaz sebut Imam Syafi'i hafaz 1 juta hadis, daripada mana sumber dia tu? Dia tak jawab, dia tak layan. Lama lepas tu saya tanya balik, Ustaz, saya tanya sungguh ni, ikhlas. Ustaz sebut kata Imam Syafi'i hafaz 1 juta hadis, Ustaz dengar ataupun ambil daripada kitab mana? Dia buat tak tahu tuan-tuan, gini ni. Saya pun tak apalah. Saya PM Ustaz. Saya pun PM dia. Assalamualaikum Ustaz, gini. Tanya baiklah. Anda nak tahu sungguh ni, gini. Lepas tu dia tak layan. Kata dia ni gerai aku. Saya pun masuk dalam grup balik. Saya pun kata, Ustaz, mohon jawab PM saya. Kenapa tak jawab saya punya private message tu? Saya tak nak bincang sini, orang ramai dalam ni, mengganggu orang lain. Nak malam-malam dah ni. Kita bincang dua je lah. Jom. Saya nak tahu juga, Ustaz ambil daripada mana bila Ustaz buat statement, Al-Imam Syafi'i hafaz 1 juta hadis. Mesti ada sumbernya daripada mana-mana, secara bertulis. Saya nak tahu sumber tersebut. Lepas tu dia tanya. Lepas tu dia respon. Habis tu Imam Syafi'i hafaz berapa juta hadis? Saya kata, mana saya tahu? Ustaz yang buat statement tu, saya tanyalah Ustaz ambil daripada mana? Kalau saya yang buat statement tu, saya nyatakanlah sumber daripada mana? Ni kata pelik orang ni. Dia tanya kita balik. Lepas tu ambil daripada mana? Saya tak tahu mana saya tahu. Ustaz yang buat statement tu. Ustaz lah yang datangkan sumbernya. Kita pun nak marah lah juga. Dia kata, gitu. Lepas tu, saya pun bagilah satu maklumat kat dia. Sebab nak tahulah ke mana nak pergi. Dia kata, yang saya tahu, yang diriwayatkan hafaz 1 juta hadis ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Anak dia, Abdullah bin Ahmad, riwayatkan dalam Siyar telah dinukilkan oleh Al-Imam Az-Zahabi bahawa ayah dia ni, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal, telah hafaz 1 juta hadis. Cuma dia masukkan berapa ratus ribu tu dalam berapa puluh ribu tu dalam Musnad Ahmad tu lah. Cuma yang dia hafal sanad dan matan adalah 1 juta. Tuan-tuan kena faham ya, satu hadis kadang-kadang ada 70 ke 100 sanad. Hadis mutawatir. Jadi maksud hafal 1 juta hadis ni, teks dia, matan tu kadang-kadang tak sampai 1 juta. Tapi satu hadis tu ada 70 hingga 100 sanad. Dan imam-imam hadis ni, Al-Hafiz ni, dia hafal semua sanad tu. An tu, untuk 70 sanad, dia akan hafal semua tanpa tertukar antara satu sama lain untuk hadis yang spesifik. Ini kita kata Al-Hafiz yang dibuat oleh Imam Bukhari, ulama-ulama teks, bila tukar sanad, tukar nama rijal, perawi apa semua tu, Imam Bukhari susun balik satu-satu tanpa salah. Ini kita panggil Al-Hafiz. Sebab itulah dia adalah Amirul Mukminin fil hadis. Makanya apa berlaku pada cerita tadi ni? Bila saya sebut gitu, dia kata, kalaulah Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, anak murid pada Imam Syafi'i hafaz 1 juta hadis, mestilah Imam Syafi'i pun sama juga. Saya dapat air. Saya kata gegar lah pocik ni. Lagu mana tu kita tu? Saya pun PM dia, saya kata gini lah Ustaz. Saya jujur tanya Ustaz. Ustaz cakap bab hadis, tak ada masalah. Cuma saya nak tanya satu benda je. Ustaz belajar dengan siapa? Di mana? Guna kitab apa? Kitab bahasa Melayu tak apa saya kata. Saya pun mengaji di UM, guna buku silibus bahasa Melayu je.
yang Dr. Fauzi Drama tulis sendiri je. Bukan kita arak pun. Ada. Cuma saya nak tahu sungguh, ustaz belajar dengan siapa? Ulumul hadis ataupun mustalahil hadis ataupun ulumul hadis umum lagi. Ulumul hadis. Sem 1 diploma dengan degree, sem 1 belajar ni ulumul hadis dengan ulumul Quran. Antara subjek awal lah, antara madah yang awal. Sem 1 belajar ni. Basic, very basic. Nah, saya dah ustaz belajar siapa yang mengajar, di mana, siap guna buku kita apa. Sampai sudah tak jawab tuan-tuan. Lepas tu dia marah saya. Lepas tu entah ingat entah seorang kau mengaji hadis kan? Sudah. Kata tak apalah, ma'assalamah. Kita tanya molek dia tak nak jawab dah seumpamanya. Jadi begitulah keadaannya. Nah, bila kita nak buat satu statement tu paling tidak lah. Kena jelaskan perkara. Dan golongan-golongan ini, soko ustaz kau, tok guru kau, habib kau berapa ni, dia tak minat lah kita banyak tanya soalan-soalan lagu tu. Kalau semua jemaah surah masjid, cerdik belakang macam tuan-tuan duk dengar ataupun minat pada hadis pengajian macam ni, pergi surah masjid, kita duk dengar, ni macam tak betul ni. Lepas tu tanya. Nah, kalau tanya selepas kuliah, takutnya ada setengah jenis tu. Ni pun tak betul juga, kena jaga adat dalam majlis. Dia tanya kat situ tu orang kat tangan. Ustaz, saya rasa palsu cerita ustaz ni. Mana boleh cerita palsu dalam ni? Dosa. Baca pula hadis. Apa nama? Hadis apa dia dah? Apa nama? Apa dah? Hadis Rasulullah tu apa dia? Yang Allah bertakwa dia. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Lagilah bercongeng ekor dia. Ni mesti geng sana ni, mesti. Tu ceritanya. Tapi saya membayangkan satu masa masyarakat ni, khususnya di bandar ni, alhamdulillah ya. Di samping ramai juga mengarut, ramai juga lah yang makin cerdik, dapat menilai. Bila dengar pelik sikit tu, saya kata janganlah tanya tu. Ibu-ibu, tanya elok-elok lah. Lepas habis kuliah tu pergi tanya ustazah, minta maaf. Yang ustazah sebut tadi ni tu sumbernya daripada mana ya? Kalau boleh Acik nak balik semak. Terkejut ustazah tu tuan-tuan. Acik nak semak dengan siapa? Tak ada. Acik boleh semak dalam dora.net, dalam Islam Web. Sebut belaka web tasrih hadis tu. Terkejut dia tuan-tuan. Dia pun tak ada yang guna tu. Jangan main-main. Dia ingat kita ni duk dengar telopong tak tahu apa. Begitu ya. Jika semua jemaah masjid surah di Lembah Kelang, di Malaysia ni umumnya bersikap begitu, ustaz-ustaz yang nak mari ceramah ni fikir 2 kali. Tak boleh ni surah ni ada pokcik tu sudah. Sebut pelik sikit dia tanya selalu ni. Tak berani lah. Ni tidak dengar telengguk ya. Ada habib hidup tanpa jantung. Betul. Boleh. Selama 20 tahun jantung dia ni tak ada lah badan. Hidup dia lain boleh. Begitu keadaannya. Jadi di sini saya tengok krisis utamanya adalah tak faham manhaj berinteraksi dengan alam dan makhluk gaib, hal-hal gaib menurut disiplin Al-Quran dan Sunnah. Sebab kita tak tolak benda gaib ajaib boleh berlaku, tapi kalau ia jelas ada nas daripada Quran dan hadis yang sahih, kita terima. Kita ittiba' dengan riwayat tersebut. Tetapi riwayat tak ada apa semua, tapi ceritanya guru saya cerita, mimpi guru saya, saya baca dalam mastika. Jangan keren tuan-tuan, mana boleh. Jangan keren lagu tu nak percaya, tak boleh lah. Jadi bila kita tanya sumber tu, maka di situlah akan buka lah pekung di dada nanti. Sebenarnya mana dia ambil ilmu maklumat ni? Guru saya cerita, guru dia pernah bermimpi masuk dalam kubur, begitu begini, macam-macam cerita. Wujud dia kan mimpi tu kita boleh adalah lagi dia punya perbahasan tu. Ni kalau dia sendiri tu masuk dalam kubur, pergi ke kubur oleh tangan. Sebenarnya kita tak nampak tapi hakikatnya tuan kubur Tok Wali tu keluar tangan duk salam. Payah. Payahlah kita terima benda-benda lagu tu tuan-tuan. Rahimahullah ta'ala. Tapi orang kita ni lagi pelik, lagi dia minat. Lagi pelik, lagi sakti. Lagi tinggi makam karamahnya tu. Begitu pula katanya.
Baik Prof Jawiyah kemudian bagaimanapun hairan bagaimana hadis dipalsukan hingga telah menyenak masuk ke kitab yang ditulis oleh ulama yang disegani dan menghuraikan sebab-sebabnya. Pertama adalah kepentingan politik, iaitu konflik yang terjatuh di antara Sunni dan Syiah menyebabkan wujudnya hadis palsu. Masing-masing ingin menguatkan tuntutan mereka dan memasukkan hadis untuk mencapai maksud mereka. Syiah pemalsu hadis nombor 1. Sebelum Syiah menjadi akidah, menjadi teologi akidah, Syiah adalah satu ideologi politik sahaja. Sebab tu kita orang mengaji, tuan-tuan, tak boleh fanatik politik. Kita boleh cenderung pada ideologi parti politik mana-mana, tak ada masalah nak pangkah apa pun. Mengikut kesesuaian selera masing-masing, ijtihad masing-masing. Tapi menganggap parti politik urusan itu sebagai akidah, itu ada unsur Syiah. Kerana Syiah meletakkan imamah dalam urusan akidah. Itu perbincangan kami, lamalah kami buat forum dulu zaman Mursyid. Saya duduk dengan masyaikh-masyaikh kita, apa semua bincang lagu mana. Ya, sedangkan bab siasah ini bab politik. Sebab tu Rasulullah tak tinggalkan satu pattern khusus ataupun syariat cara nak pilih pemimpin macam mana. Tapi secara umum Rasulullah kata antum a'lamu bi umuri dunyakum ataupun bi umuri dunyakum. Kamu lebih memahami urusan dunia kamu. So hari ini disebabkan demokrasi adalah cara yang dilihat paling dekat dengan syura, ada ruh syura, walaupun bukan syura ya, demokrasi bukan syura, tapi ada ruh syura dan mencapai maqasidus syariah dalam apa dia? Dalam menjaga maslahah hifzuddin, agama boleh terjaga lagi melalui konteks demokrasi berparlimen hari ini di Malaysia dalam konteksnya. Hifzun nafs, nyawa-nyawa masyarakat rakyat khususnya orang Islam masih terjaga, tidak dizalimi melalui demokrasi berparlimen hari ini. Hifzul mal, hifzul mal tu akidah. Hifzuddin, hifzul nafs, hifzul aql. Akal manusia masih lagi boleh berfungsi dengan baik, tidak menghilang fungsi akal. Kemudian hifzul mal dan kemudian keturunan ni, hifzul nasab dan seumpamanya. Jadi masih mencapai hal tersebut. Walaupun kita tak terimalah demokrasi ni 100% Islami ataupun 100% daripada syariat Islam. Kita tahu demokrasi ni mari daripada mana. Dan kita tahu demokrasi ni kalau dalam satu kampung ada 99 orang jahat, maka kejahatan menjadi arus perdana yang disokong. Tetaplah kita ada syariat untuk kata benda ni boleh tidak. Itu cerita lain lah. Tapi nak katanya, itu keadaannya. Sunni Syiah ni isu politik yang kemudian fanatik menjadi akidah, menjadi akidah, isu akidah, pertembungan akidah, perkebunan teologi. Sebab apa? Berasal daripada ciptaan hadis-hadis palsu. Mengangkat Ali sehingga melampau Ali sama level dengan Allah Ta'ala. Tu dia. Selesai masalah. Maka kita kata berdasarkan itu, Syiah yang melampau, Imamiyah Ithna Asyariyah, mengkafirkan semua sahabat, menuduh Aisyah berzina dan seumpamanya. Saya secara peribadi, berdasarkan kefahaman saya duduk ambil hal-hal Syiah daripada Maulana Muhammad Asri Yusof, wallahu alam, kita berkesimpulan Syiah tidak lagi Islam. Syiah adalah satu agama khusus, agama Syiah. Khususnya Syiah yang melampau ni, Syiah Imamiyah Ithna Asyariyah. Syiah Imam 12. Bagaimana kita kata dia sebagai daripada Islam sedangkan usul akidah dia berbeza dengan kita. Kita mengucap 2 kalimah syahadah. Syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi adakah Syiah mengucap 2 kalimah syahadah? Tidak. Syiah mengucap berbagai versi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa aliyyun waliyullah wal Khamenei hujjatullah wal la'nat ala Abi Bakr wa Umar wa Uthman. Kita syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jelas. Muhammadar Rasulullah, jelas. Syahadatain. Dia mengucap tidak syahadatain. Tiba-tiba kita kata dia sebahagian daripada Islam. Usul akidah, rukun Islam pertama pun dia langgar dah. Jadi kami dan saya fikir guru-guru kami yang duk mengajar, yang mengkaji bab Syiah dan meneliti semua kita, hampir semua kitab muktabar Syiah dalam bahasa Arab, bahasa Farsi, bahasa Urdu, berkesimpulan akidah Syiah bukan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah,
bahkan bukan akidah Islam. Wallahu alam, pandangan tuan-tuan sekalian. Buatlah kajian dan pembacaan dan perbincangan sendiri dan seumpamanya. Baik. Seterusnya, katanya lagi. Keduanya adalah untuk kepentingan peribadi, iaitu hadis direka oleh pelipulara untuk mengambil hati pendengar supaya mereka diberi imbuhan wang. Ini masyhurlah cerita ada pelipulara ni, dia sedang bercerita depan khalifah lagu mana, dan dia tahu khalifah ni, saya tak ingat, Duraimi selalu cerita ni. Dia tahu khalifah ni suka bela burung lagu mana, jadi hadis tu dia tambah. Dia sengaja tambah kuda memanah dan bela burung sebagai contoh. Maka dia baca hadis mula-mula tu. Tapi bila tengok khalifah ada pembesar gubernur ni ada, dan dia tahu gubernur ni suka bela burung ke apa semua, dia kata Rasulullah suruh memanah, berenang dan membela burung. Contoh tu. Ada cerita yang lagu tu. Mafhumnya begitu. Cuma nak tepat kena dengar ustaz-ustaz kita ceritalah riwayat mana daripada kita apa dan seumpamanya. Baik, yang ketiga, hadis boleh juga bertukar menjadi palsu apabila diterjemahkan daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu. Proses terjemahan itu telah melarikan makna yang asal. Bahaya ya. Makna yang asal bahaya. Untuk memudahkan pemahaman, banyak hadis dipendekkan dan tumpuan beralih daripada ketepatan kepada pemahaman, kata Profesor Jawad. Ini berlaku dalam hadis-hadis dalam kitab-kitab Jawi. Nukilan hadis itu tidak diambil secara lengkap, diambil sebahagian-sebahagian saja, separuh-separuh. Maka menyebabkan proses untuk takhrijul hadis menjadi sangat susah. Sebab kita rupanya hadis itu ada konteksnya dan seumpamanya ya. Sebagai contoh hadis apa ya, selalu salah difahami kerana tidak mengambil konteks yang penuh. Apa dia? Contohnya tak mari tuan-tuan, tak mari maksud. Nanti ada contoh dalam perbahasan selanjutnya, insya-Allah. Ada tu. Kita habis dulu yang ni ya. Surah hadis mendengar syarahannya ialah Naib Chancellor Profesor Datuk Dr. Nur Azlan Ghazali, Dekan-Dekan Pegawai ni, biasalah serta ni rujukannya ada di bawah, tak ada di sini ya. Okey. Kita habiskan tapi baru 10 suku. Soal jawab lah, soal jawab saya nak respon soalan tuan-tuan, dan jika ada soalan secara verbal ya. Kita ada 15 minit ni. Profesor Datin Paduka Dr. Jawiah Dakir ataupun Akhir berkata penulis keduanya Dr. Wan Awan Wan Ali juga menulis sebuah buku bersama penulis keduanya Dr. Wan Awang Wan Ali juga menulis sebuah buku berjudul Sunnah dan Bid'ah dalam Amalan Orang Melayu. Buku yang cukup bagus diterbitkan oleh DBP tuan-tuan. Saya pun kagumlah bagaimana Profesor Dr. Jawiah Dakir ni ada keberaniannya untuk menerbitkan buku-buku. Rupanya bila saya duk buat research nak tulis buku ni banyak dah ustaz-ustaz kita yang tulis buku-buku berkaitan membongkar bid'ah apa semua ni. Cuma tak sampai kepada masyarakat awam. Sebab apa? Pertama, mereka pensyarah universiti yang mungkin tak aktif mengajar di surau masjid berbanding dengan ustaz yang belah sana. Dan yang ketiga, mungkin zaman tu bukan zaman yang ada media sosial ya. Pada zaman ni kenapa kita boleh dengar dengan mudah Dr. Mazhar, Dr. Rora, Dr. Kamilin, ustaz-ustaz kita yang video hadis ni. Sebab apa? Sebab sebab ada medsos, media sosial. Zaman tu memang tidak ada. Jadi agak terhad. Dan barangkali mereka ni pula tidaklah kerap masuk. Saya tak pernah tahulah mereka masuk forum perdana ehwal Islam ke apa semua, menyebabkan jaranglah kita dengar nama-nama tu. Sehinggalah adik tengah kuliah. Adik. Ya. Nanti dulu. Kemudiannya di situ kita tulis tajuk yang mempunyai istilah yang begitu sensitif dan tabu ini bagi dikemukakan sama ada dalam siri kuliah di masjid, surau, apatah lagi di TV dan radio, jauh bagi dijadikan tajuk besar pada kulit buku sebagaimana naskah ini. Ini kerana istilah bid'ah seringkali dikaitkan dengan kelompok aliran Salafi Wahabi yang membawa pengaruh wacana agama Islam dari Arab Saudi, aliran Madkhali, yang dianggap keras dalam dakwah dan wacana keagamaan mereka kerana banyak mentahzir, iaitu mencela ataupun mentahzir ini, mencela ataupun mengkritiklah ulama-ulama besar. Selain mereka semisal Al-Qaradawi, Salman Audah,
Sayyid Qutb dan lain-lain sebagai sesat. Kerana sentiasa menjadikan topik ini sebagai wacana utama mereka dalam segenap wacana berkaitan hal ehwal agama tanpa mengambil kira uruf, waqi' dan fiqh dakwah. Wallahu a'lam. Kita berhenti situ, kita tengoklah berapa soalan ya. Stop presenting. Okey, siapa nak komen apa-apa nanti boleh buka mic dan bersuara. Dan kalau tak nak pun boleh menulis di chatbox kita ni lah ya. Kata Tuan Muhammad Razi Abdul Ghani ni, saya membesar dalam suasana Tok Bomoh masih aktif, demam je panggil Bomoh untuk ditiup dan kebas dengan kain lepas yang sentiasa dibawa. Baik. Kita kena faham budaya latar belakang kebudayaan masyarakat Melayu kita. Dalam strata sosial, dulu-dulu dalam satu kampung ni, nombor satu siapa dia? Nombor satu ketua kampung. Dan biasa ketua kampung ni orang paling kaya dalam kampung tu, paling banyak tanah, paling banyak bini, paling banyak anak. Biasanya begitulah. Menyebabkan dia dipilih menjadi ketua kampung sebab apa? Dan biasanya jawatan ketua kampung itu diwariskan. Dia macam raja-raja sultan jugalah. Dia wariskan kepada anak dia dan seumpamanya. Selain daripada Tok Bomoh, tokoh yang juga besar dalam masyarakat itu dan ada masalah apa-apa, dirujuk, dipanggil apa dia? Tok Bomoh Pawan Dukun. Jadi dianggap jika ada masalah, kalau Tok Ketua ni, masalah berkaitan teknikal, berkaitan dengan isu-isu tak puas hati ke, pembunuhan ke, isu berebut harta ke, bergaduh ke, Tok Ketua kampung lah uruskan. Tapi bila sakit, demam, apa semua begini, dia tak pergi pada Tok Ketua tu. Dia pergi kepada Tok Bomoh Pawan Dukun itu. Dan Tok Bomoh Pawan Dukun ni ada kelebihan pandai menggunakan akar kayu ke begini, campur dengan jampis ke apa begitu begini, campur pula dengan batu anjing iblis apa semua begitu begini, maka dalam banyak keadaan mujarab apa yang dibuat tu. Sehinggalah bila Islam mari, Hindu Buddha mari pun ia memantapkan lagi. Hindu mari memantapkan lagi peranan Tok Bomoh Pawan Dukun. Buddha mari pun memantapkan lagi peranan Tok Bomoh Pawan Dukun. Dan bila Islam mari, mula timbul tokoh yang ketiga. Selain pada Tok Ketua Kampung, Tok Bomoh Pawan Dukun, mula ada watak Tok Lebai. Guru agama, Tok Lebai, Tok Imam. Biasanya Tok Imam lah, dia rangkum belakang tu. Tok Imam, Tok Lebai, dia lah. Dan Tok Imam juga kadang-kadang pandai ruqyah merawat apa semua. Jadi mengimbang itu. Jadi di situlah stratanya. So, kemudian bila Islam mari apa berlaku? Bila sakit mula-mula, raja ke bangsawan ke ketua kampung ke orang kampung ke apa semua, bila sakit, gering ya. Nampak nyawa-nyawa ikan dah nak mati dah. First, dia akan cari dulu Tok Bomoh Pawan Dukun ni. Marilah Bomoh lah apa semua merawat begitu begini. Tok Bomoh pun kata tak boleh dah, tak ada harapan dah. Kami tak boleh buat apa-apa. Barulah dia pergi kepada Tok Imam apa semua ni untuk panggil orang surah masjid baca Yasin. Itu realiti masyarakat kita satu masa dulu yang alhamdulillah mutakhir ni semakin tiada, walaupun masih ada sebenarnya. Dah panggillah juga ruqyah apa semua ni, tapi kita yang ada ilmu ni boleh tak kita panggil perawat apa semua ni juga? Boleh, tapi kita panggil betul-betul ruqyah syar'iyyah lah. Jangan tu panggil yang Tok Bomoh Pawan Dukun yang tak apa-apa, mambang apa semua ni. Itu pentingnya ilmu tu tuan-tuan. Saya sendiri diuji, saya sakit tempoh hari, muntah darah, ada besi dalam kaki. Pelik besi ni tak tahu mari mana. Pelbagai teori, ringkas cerita pelbagai teori mari. Ada kata sihir, ada kata dia sendiri masuk susuk, ada kata begitu begini, pening kepala. Saya ni anak sulung, nak buat keputusan. Isteri saya kata, abang ni ujian awak ni, awak duk ceramah pasal ni, duk tulis buku pasal ni. Awak nak buat keputusan macam mana? Pak cik ni mari, orang ni mari kata, ni kena berubat ni. Orang ni kata, kena buat kat orang ni. Orang ni kata, dia masuk sendiri tu. Lagu mana kata. Keluarga suruh berubat, cari ikhtiar dulu, cara alternatif. Sebab masyhur ada kes-kes bila mari jampis rapah begitu begini, hilang besi tu. Besi sepanjang 2 mm dalam kaki dia. Kes-kes sebelum ni pernah berlaku. Kata-kata, apa kata batu karang. Sakit ni, sakit. Pergi jumpa Tok Bomoh ni, baca-baca sikit, siup-siup sikit, bedah batin ke lagu mana,
Tengok-tengok bila nak bedah tu, tak ada dah batu karang tersebut. Kita nak keajaiban lagi tu lah. Jadi macam mana saya nak berinteraksi dengan benda tu? Kena uji je tuan. Allahu Akbar, Tuhan lah tahu. Tapi kita istighfar, kita mohon petunjuk Allah, bincang guru-guru saya. Kata tak apa, panggil lah. Tapi panggil sahabat kita yang betul-betul beramal dengan ruqyah syar'iyah. Maka saya pun panggil. Kalau saya tak ada ilmu, tak ada pengetahuan dan tak ada willing, tak ada kehendak untuk nak betulkan keadaan, apa saya buat? Ikutlah Pak Cik nak panggil siapa-siapa, kita serah je pada saudara mara kita tu. Panggil lah siapa-siapa kenal. Dia pun panggil Tok Momo entah siapa-siapa. Semaya kau tidur Tok Momo tu pun kita tak tahu. Nah, kaedah rawatan tu betul-betul ruqyah syar'iyah kau tidak campur aduk, entah mambang entah apa. Jadi kita ni bila kita mengaji lagu ni tuan-tuan, ada kesedaran ini, kita tak tolak rawatan alternatif tu. Tapi kita pastikan perawat yang mari tu yang benar-benar ruqyah syar'iyah. Yang benar-benar ruqyah guna Quran dan doa-doa daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kita boleh control the damage. Boleh diam tak? Maksudnya kita boleh control the damage. Nampak tak? Ini pentingnya kita ada ilmu dan kesedaran ni. Supaya kita boleh control the damage. Benda tu memang tak boleh nak cabut dah daripada masyarakat kita ni. Tapi kita boleh control, cari alternatif yang terbaik, yang paling patuh syariat. InsyaAllah. Baik, kemudian katanya lagi, Tuan Rozi juga ni kata, satu lagi kalau buat majlis seperti mana nazar, dibandingkan bomok untuk majlis pelepas, dibuat dengan daun kelapa dan diayam bagi tujuan itu. Satu lagi alat yang dipanggil benang mentah untuk disarung dan setiap ahli keluarga berkenaan. Paling penting bomok tu calik tepung tawar pada dahi masing-masing macam Hindu lah pula. Itulah bendanya. Jelas lah nampak situ. Kita pun ragulah dengan apa yang dia buat ya. Nikno Az-Zukhra ni tanya, maksudnya kalau kita hanya baca dari kitab, contoh Al-Adabul Mufrad, kemudian nak beramal dengannya, tidak digalakkan mereka ada saranan daripada guru yang alim. Kaedahnya, kitab hadis ni memang kena paling tidak, kena ada, tidak ada masalah untuk baca sendiri bagi yang mampu dan menguasai bahasa Arab dengan baik apa semua, dan boleh bahasa, tahu ilmu-ilmu asal hadis apa semua begitu begini. Kita khawatir berlaku salah faham bila baca terjemah dan seumpamanya. Jadi bila mengaji itu kita boleh tanya dengan guru yang valid lah, dengan guru yang betul-betul menguasai apa semua itu gini. Dan hadis-hadis dalam Al-Adabul Mufrad, Imam Bukhari memang sengaja masukkan juga hadis-hadis yang tak mencapai tahap sahih, yang sebagaimana dia masukkan dalam hadis Jami' As-Sahih dia itulah. Jadi hadis-hadis itu boleh beramal atau tidak? Boleh lah beramal, tak ada masalah. Sebab dia memang ambil hadis yang walaupun dhaif tapi tidak bercanggah dengan hadis-hadis sahih. Cuma dari sudut periwayatan, kalau kita menulis, kita nukil. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Bila kita sebut begitu, kita kena nyatakan riwayat tu ambil daripada mana. Sebab bila sebut Imam Bukhari, kebanyakan orang akan anggap kita nukil daripada Sahihil Bukhari. Tapi kalau kita kata ni memang riwayat Imam Bukhari tapi dalam Al-Adabul Mufrad, maka di sana akan ada perbincangan lanjutan berkaitan dengan kedudukan hadis tersebut dan seumpamanya. But overall, hadis-hadis dalam tu semua boleh amal, tak ada masalah. Dhaifnya dhaif pada isu teknikal, bukan dhaif pada bercanggah dengan hadis-hadis yang sahih dan seumpamanya. Wallahu a'lam. Okey, sebelum kita berhenti, lagi beberapa minit ni, ada sebarang soalan? Adik, diamlah sikit ni. Kejap, 2 minit. Adakah soalan daripada sahabat-sahabat yang lain? Kalau tak ada dah boleh, kita berhentilah. Ada nak tulis pun boleh. Nak bersuara pun boleh. Ataupun ada yang rasa sepanjang sejam setengah saya duduk itu tu ada yang rasa macam tak betul ke apa semua, boleh nyatakan, kita sama-sama semak balik. InsyaAllah. Mohon siapa tadi? Okey, kita berhenti sini ni ya. Muka surat 33. Abang Zaim, tolong print screen Abang Zaim.
Okey, kalau tak ada apa-apa dah. Okey. Ustaz bagi contoh hadis yang bertukar jadi hadis palsu lepas terjemuh. Okey. Payah juga ni. Sebab statement tu daripada Profesor Dr. Jawiyah Dakir dalam syarahan dia. Tapi buku syarahan tu saya ada. Nanti saya cuba semak Haji Badai. Saya akan rujuk buku syarahan dia tu. Kalau dia ada bagi contoh di situ. Cuma yang biasa hadis masyhur lah kalau dalam kitab Jawi ni contohnya man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal diri dia, kenal diri Tuhan. Maka dikatakan lama dulu dikatakan al-hadis. Ternyata bukan hadis. Bila terjemah bahasa Inggeris, ternyata kata-kata itu kata-kata siapa? Saint Augustine. Saint Augustine ni siapa? Tok Wali yang bawa fahaman batiniyah dalam Kristian. Zaman sebelum zaman Rasulullah lagi tu. Dah. Sebelum zaman Rasulullah, Saint Augustine lah. Tapi bila ditukar dalam bahasa Arab, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal diri dia, kenal diri Tuhan, itu batiniyah. Siapa kenal diri, maka kenal sumber asal, ruh dia, the soul, the one. Macam Neoplatonism, ada pembrahman dengan Atman yang Ustaz Ahmad Ikram duk bahas tu lah. Ustaz Nudruh duk bahas selama ni tu. Dia falsafah, falasifah. Tapi dia terjemah dalam bahasa Melayu, masuk lagi kitab Jawi, jadi al-hadis. La haula wala quwwata illa billah. Begitu juga awwaluddin ma'rifatullah. Kalimah tu secara umumnya macam tak salah lah. Betul lah. Awal agama kenal Allah. Betul lah. Tapi bila sebut ni hadis Nabi, punah selalu dah. Punah selalu. Sebab tidak ada dalam mana-mana riwayat yang sahih. Kalam-kalam itu adalah kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pun contoh terjemahan jadi hadis palsu tu, nanti kalau nak contoh yang solid saya kena rujuk syarahan tersebut kalau ada. Kalau tak ada, saya cuba cari jugalah. Sama-sama kita cuba cari contoh dia tu insya-Allah. Terima kasih banyak. Ada lagi, kalau tak ada apa kita berhenti sini lah insya-Allah. Tak ada tu. Okeylah, kita berhenti sini. Terima kasih semua. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil